untuk memberi penekanan betapa kewajipan menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kerana kewajipan ini banyak cabarannya, banyak ujiannya. Banyak orang boleh sembahyang, banyak orang boleh mengeluarkan zakat, banyak orang boleh mentaati Allah secara umum, tetapi tidak banyak orang yang bersedia untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Kerana kewajipan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran ini memerlukan kewajipan yang dinamakan jihad fi sabilillah. Jihad dengan makna bersungguh, terpaksa mengorbankan harta benda dan jiwa raga, mengorbankan nikmat yang diberi oleh Allah bagi menentang mereka yang melawan Islam untuk memenangkan Islam. Betapa besarnya kewajipan ini, maka Nabi SAW setelah mendidik selama 13 tahun generasi muhajirin yang melibatkan golongan Islam di Makkahul Mukarramah, yang diseksa dan diuji, dibelasah, ditekan dan ditindas, melibatkan sahabat-sahabat yang mati, dibunuh kerana mempertahankan Islam. Di antara yang dibunuh itu ialah Sumayyah radhiyallahu anha dan suaminya Yasir. Melibatkan lelaki dan perempuan terlibat di dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Penyumbangan harta benda melibatkan Abu Bakar, melibatkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Apabila berlakunya suatu kewajipan menganjakkan perjuangan Islam ini kepada Madinah untuk mendirikan sebuah kerajaan, apabila Mekah tidak mengizinkan lagi untuk mendirikan kerajaan kerana dihalang oleh pemimpin-pemimpinnya, sedangkan orang-orang Madinah bersedia untuk menerima kedatangan Nabi SAW, menyerahkan tanah air mereka, menyerahkan diri mereka, menyerahkan harta benda mereka untuk berjihad bagi mendirikan sebuah kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW melakukan bai'atul aqabah. Apa yang menarik di dalam bai'atul aqabah ini melibatkan lelaki dan perempuan, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Dalam bai'atul aqabah itu melibatkan wakil dua muslimat bersama dengan muslimin, diminta supaya berbai'ah, bai'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati fi an-nashati wal-kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal-yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah ولا تأخذكم في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون من أهليكم وأموالكم فلكم الجنة. Aku minta kamu semua yang hadir ini, termasuk dua orang muslimat, berbai'ah, berjanji setia kepada aku. Yang pertama, dengar dan taat perintah aku di masa rajin dan malas. Bila aku perintah, aku suruh menjalankan tugas, mesti menjalankan tugas, sama ada rajin ataupun malas. Jangan rajin saja bertugas, malas tak mau bertugas, malas pun paksa diri menjalankan tugas. Yang kedua, menyumbangkan harta di masa senang dan susah. Aku minta kamu menyumbangkan harta kamu, beri sumbangan, beri derma untuk memenangkan Islam. Orang yang senang beri banyak mengikut kemampuannya. Orang yang susah beri mengikut kemampuannya. Yang tak ada langsung harta, beri khidmat dirinya
untuk menegakkan Islam. Tak mampu sekurang-kurangnya berdoa kepada Allah untuk memenangkan Islam. Tidak ada yang terkecuali. Yang ketiga, bersedia untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, bersedia untuk bangun menyatakan yang benar, tidak peduli celaan dan hinaan orang. Dan yang kelima, bersedia untuk bersama dengan aku bila aku di Madinah nanti, mempertahankan aku, melindungi aku menghadapi musuh, mempertahankan Islam dengan harta dan jiwa raga kamu, sebagaimana kamu mempertahankan keluarga dan harta kamu. Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Maka lahirlah kumpulan Islam dan pahala yang besar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Yamanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu asbahu zahirin. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama ini, agama Islam ini, mengatasi segala ajaran yang lain, memerintah, berdaulat, mentadbir, mengatasi ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Untuk menjalankan kewajipan ini, kewajipan mendirikan agama Islam, maka Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka aku nak tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, keuntungan azab yang pedih pada hari kiamat? Modalnya ialah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga kamu. Itulah yang lebih baik kepada kamu sekiranya kamu tahu. Keuntungannya di hari akhirat, dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang besar, diampun oleh Allah sekiranya kamu berjihad. Dan dia memasukkan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia beri kepada kamu syurga Adan. Di dalam syurga Adan itu ada rumah-rumah mahligai-mahligai yang indah. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang paling besar ialah kemenangan di hari akhirat. Kamu berjuang sehingga kamu mati. Kamu berjuang sehingga kamu mati. Kamu dapat kemenangan di hari akhirat. Dan yang lain yang sangat kamu ingin, yang hampir di dunia. Di dunia Tuhan beri juga kemenangan bila tiba masanya. Ada yang sempat, ada yang tak sempat. Berilah berita kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong kepada agama Allah. yakni penolong-penolong yang memenangkan agama Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Apabila Nabi Isa dikepung oleh pada tentera Raja Herodos, tentera Raja Herodos telah menyembelih Nabi Yahya, menggergaji Nabi Zakaria. Kemudian mereka memburu Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa dikepung oleh tentera Herodos, Nabi Isa berkata,
siapakah di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku di dalam menegakkan agama Allah? Di saat yang cemas, yang bahaya ini, bangkit hanya 12 orang. 12 orang yang dikenali dengan Hawariyin. 12 orang. Yang hadir hari ini berapa ribu? Ribu. Ini 12 orang saja. Hawariyin berkata, wahai Rasulullah, kamilah orang yang bersedia untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka sebahagian Bani Israel beriman dan sebahagian lagi tidak beriman. Akhirnya Allah memberi kemenangan kepada golongan yang beriman. Hanya 12 orang. 12 orang ni kalau undi pilihan raya tak balik deposit. Tak menang. Bagaimana boleh menang dengan 12 orang? Ini ujian daripada Allah.